Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian kerana terus bersama dalam channel ini. Terima kasih yang sudah tekan butang subscribe. Terima kasih yang selalu bagi komen. Terima kasih yang sudah join member. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekanlah butang join member dan jadilah member di dalam channel ini kerana anda amat special. Anda amat special tentunya bagi channel ini. Okey. Najib Razak kala lagi sekarang terpulang kepada pengampunan agung. Sekarang terpulang kepada pengampunan agung. Sama ada agung berkenan untuk mengampuni atau tidak. Tapi yang pasti saya fikir agung yang ada sekarang ini mungkin tak sempatlah untuk Najib Razak. Tak sempatlah. Mungkin Najib Razak perlu untuk menikmati beberapa tahun lagi di penjara. Sekurang-kurangnya kalau saya tak silap, sekurang-kurangnya secara biasanya sekurang-kurangnya Najib perlu menjalani 30%, 1/3 daripada tempoh. Jadi maksudnya 4 tahun lah, 4 tahun dalam penjara. Kemudian barulah boleh review semula adakah dia layak untuk diampuni atau tidak. Mahkamah Persekutuan pada hari ini telah mengesahkan menolak permohonan Najib Razak untuk mendapatkan kebenaran bagi menyemak keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak rayuan akhir kes penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sam Berhad. Susulan itu keputusan yang dibuat pada 23 Ogos tahun yang lalu itu oleh panel hakim yang dipengerusikan sendiri oleh Ketua Hakim Negara mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta terhadap Najib adalah kekal. Ini bermakna bekas Perdana Menteri itu kekal di penjara Kajang dan pilihan terakhirnya untuk dibebaskan ialah menerusi pengampunan diraja daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Najib dilaporkan sudah pun memfailkan petition untuk mendapatkan pengampunan tersebut pada 2 September tahun 2022 lagi. Jauh lagi kot. Prosiding ini didengar oleh 5 panel hakim persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli bersama Datuk Vernon Ong Kam Liat Kiat, Datuk Rosaria Bujang dan Datuk Nordin Hassan dan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais. Keputusan itu dibuat dengan majoriti 4-1 iaitu Vernon Ong, Rosaria, Nordin dan Abu Bakar menyokong untuk menolak rayuan Najib kerana tidak bermerit. Vernon Ong ketika membacakan keputusan itu memberitahu hak bekas ahli Parlimen Pekan itu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil tidak dinafikan ketika pendengaran rayuan. Sebaliknya, kata peguam beliau, Datuk Hisham T. Potek enggan mengemukakan penghujahan lisan walaupun dibenarkan berbuat demikian oleh Tengku Maimun. Justru katanya, Tengku Maimun akhirnya terpaksa menolak rayuan tersebut. Sehubungan itu, tiada kesilapan mahkamah ketika pendengaran rayuan Najib dalam kes SRC International rasuah bernilai 42 juta ringgit oleh panel hakim pada tahun lalu. Katanya di Mahkamah Persekutuan hari ini. Panel hakim membuat keputusan tersebut selepas mendapati permohonan kebenaran semakan itu adalah lebih menjurus kepada permohonan untuk menyemak merit keputusan panel dalam rayuan akhir pada Ogos 2022 itu. Turut hadir adalah isteri Najib, Datin Seri Rosmah Mansur yang diiringi beberapa peguam di kedua-dua laluan utama menuju bangunan tersebut sekali kedengaran melaungkan bosku dan beberapa lagi laungan yang lain. Okey, jadi berharaplah
Najib kena berharaplah sungguh-sungguh kepada belas kasihan ataupun pengampunan diraja daripada Agong, dan pastinya Najib memerlukan belas kasihan daripada Tuhan Yang Esa. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Selamat malam. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan, saya ingin mohon untuk anda mengenang semula bagaimana Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan penuh bijaksana, Baginda dapat mengurus, mentadbir negara, menjadi payung negara Malaysia dengan amat hebat. Kerana Baginda lah yang pertama-tama menghadapi cabaran yang sangat-sangat besar, di mana negara Malaysia menghadapi pandemik pertama. Kedua, negara Malaysia turut mengalami kemurungan politik, keadaan politik yang amat rumit. Tapi Baginda Yang di-Pertuan Agong tidak pernah pun Baginda jauh daripada rakyat. Baginda tidak pernah jauh daripada rakyat. Baginda sentiasa berada di hati rakyat. Malah Baginda turut terkenal dengan kejutan-kejutan yang amat luar biasa. Makan di KFC, makan di warung, jalan di banjir, tolong orang susah di tengah jalan. Inilah Seri Paduka Baginda. Terbaru ini, Yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekali lagi mencemar duli dengan Baginda, dan Agong dan Permaisuri Agong berkenan melawat Bazar Ramadan di mana? Di Labuan Walk. Hoi, jauh nih. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria berkenan meluangkan masa melawat Bazar Ramadan di Labuan Walk di pusat bandar di sini hari ini. Ketibaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong telah disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, iaitu Rituan Ismail, dan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan kira-kira pada jam 3.55 petang tadi. Kehadiran Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong itu jelas menceriakan, of course, menceriakan semua pengunjung dan peniaga di bazar berkenaan. Kalaulah tiba-tiba Baginda Yang di-Pertuan Agong datang pergi ke bazar, ke gerai tempat saya berniaga, aduh, berpeluh-peluh tu. Memang bangga betul lah. Al-Sultan Abdullah dan Tuan Tunku Azizah berada di Labuan dalam lawatan 3 hari sehingga 2 April. Dan dijadual berangkat menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Jamek An-Nur di sini nanti. Seorang pengunjung bazar yang dikenali sebagai Junaidi Abdullah 49 tahun yang jelas teruja dengan kehadiran pasangan diraja itu berkata, ia adalah detik paling manis yang tidak dapat dilupakan. Menyaksikan kehadiran Seri Paduka Baginda berdua melawat bazar itu dan beramah mesra dengan peniaga serta pengunjung sangat mengujakan. Itu katanya. Okey, jadi daulat tuanku, ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah patik. Harap diampun. Kami rakyat jelata sangat gembira dan kami mendoakan semoga Baginda berdua terus akan dipanjangkan usia, terus akan sihat sehingga akhir hayat, dan yang paling penting digarhayu tuanku. Semoga kerajaan Baginda tuanku akan terus makmur, aman, damai dan bahagia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.